Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Allah kita dapat jumpa begini dan kita ingin bincangkan dengan ringkas insya-Allah dengan beberapa poin berkaitan tajuk kedudukan hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali ialah antara nama yang paling popular dalam masyarakat kita, dan ada sebahagian yang keliru dengan Muhammad Al-Ghazali. Ini Imam Ghazali ni zaman dulu. Dia lahir 450 Hijrah dan meninggal 505 Hijrah. Meninggal 505 Hijrah. Yang Muhammad Al-Ghazali adalah ulama moden. Syekh Muhammad Al-Ghazali daripada Mesir yang terkenal dan pernah datang Malaysia beberapa kali. Muhammad Al-Ghazali itu meninggal moden lah tahun 90-an. 90-an dia meninggal. 96 tak ingat. Jadi Imam Al-Ghazali ialah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dia boleh baca Ghazali, dia boleh baca Ghazali. Sabdu ataupun tak pada Zaid. Ahlan wa sahlan. Dan bila kita cakap tentang Imam Al-Ghazali, dia ada banyak karya dan dia bukan ulama yang terkenal dalam bidang yang pelbagai. Masuklah bidang fiqh yang beliau memang antara yang utama dalam mazhab Syafi'i, dan dia ada kitab-kitab fiqh yang dikarangnya mengikut level ataupun mengikut tahap. Kitab fiqhnya mengikut tahap dan dibaca dan dijadikan kitab pengajian oleh para ulama. Dia juga ada kitab-kitab dalam usul fiqh, dalam akidah dan dalam falsafah, dalam menentang falsafah yang tak betul. Dan beliau juga ada kitab yang terkenal juga, adalah kitab Ihya Ulumuddin. Dan buku ataupun karya beliau ini menjurus kepada banyak aspek, tapi asalnya ialah pada fiqh dan juga makna di sebalik amalan fiqh tersebut. Kalau kita lihat, kita saya ada bawa kitab Ihya Ulumuddin ni, dan dia kitab yang tebal, yang tersusun, yang mengikut bab ilmu, bab semua. Dan mereka yang alim tentang kitab ni mengetahui bahawa kitab ini menjurus kepada makna di sebalik perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Jadi dia bicara tentang Islam secara menyeluruh, dan dalam bab yang dibahagikan dalam kitab ni ada bab ibadat, ada bab adat, bab muhlikat, bab munjiat. Ni semua adalah cara Imam Al-Ghazali meringkaskan kepada kita bahawa Islam ini bukan hanya luaran, tapi luaran dan dalaman. Dan kitab ni popular, masyhur, banyak terjemahan dia. Yang kita nak bincangkan pada hari ini sama-sama ialah bagaimana nak memahami hadis-hadis yang ada dalam kitab ni. Sebab kitab ni pertama sekali kita kena faham
dia adalah kitab yang menghuraikan tentang Islam. Jadi dia mesti letak banyak Quran dan hadis. Dan bila kita buka di kitab ni, di mana-mana muka surat pun insya-Allah ada hadis, ada Quran dan juga ada huraian. Sebagai ulama yang mengkaji kitab ni mengatakan bahawa terdapat 4,000 lebih hadis ataupun bahkan hampir 5,000 hadis keseluruhan. Jadi ini banyak hadis dia. Dan ulama-ulama yang mengkaji kitab ini memahami bahawa kitab sebegini macam kitab-kitab ulama yang lain, menyebutkan Quran, menyebutkan hadis, menyebutkan kata-kata sahabat, kata-kata tabi'in, kata ulama. Cuma yang menjadi masalah sekarang ni ialah apakah kedudukan hadis-hadis yang disebut oleh Imam Ghazali. Jadi untuk jawab benda tu kita perlu lihat kepada dua aspek. Itu ialah keseluruhan yang kita cakap pada hari ini. Iaitu aspek pertama ialah adakah Imam Al-Ghazali mempunyai ilmu yang orang kata apa, yang mendalam tentang ilmu hadis. Bagaimanakah Imam Ghazali dan ilmu hadis? Itu aspek pertama yang perlu kita fikir. Untuk kita faham bagaimanakah kedudukan di hadis yang beliau bawa dalam bukunya, sama ada buku ini atau buku lain, terutamanya buku inilah yang kita bincangkan. So kita kena lihat adakah Imam Al-Ghazali dalam kalangan ulama hadis. Ya. Bila kita sebut ulama hadis, ahli hadis ni, dia merujuk kepada nama-nama ulama yang memang menguasai dan mempunyai banyak jasa dalam menyebarkan hadis dan juga menguasai ilmu kaedah periwayatan, pengkajian hadis, mengajarkan masyarakat tentang benda-benda ni. Bila kita lihat dalam biodata Imam Al-Ghazali dalam banyak kitab yang boleh diakses oleh kita semua, dalam banyak kitab, ternyata Imam Al-Ghazali tidak digolongkan dalam kalangan imam-imam hadis yang terkenal. Tetapi ini bukan bermaksud dia tak ada ilmu, macam tu lain. Ini serta kepakaran, keilmuan, terkenalnya ulama dalam setiap bidang itu memang kita sedia maklum ada bidang dia sendiri. Kita ambil contoh mudah, imam-imam qiraat, kan, imam-imam qiraat kita dalam hadis imam motor, dalam qiraat, imam-imam qiraat yang terkenal. Kalau sama baca qiraat, dia ada qiraat 10 yang utama, 7 yang paling masyhur, dan 7 dia merujuk kepada 7 orang imam. Ibnu Katsir Al-Makki, Nafi' Al-Madani, Abu Amr Al-Basri, Ibnu Amir Al-Dimashqi, Al-Kisai, Hamzah, dan juga Ibnu Amir. Ini semua adalah nama-nama ulama hadis, ulama qiraat yang terkenal. Tetapi bila kita lihat dalam bidang lain, mereka tidak sebegitu hebat seperti dalam bidang qiraat. Kalau kita ambil contoh qiraat yang kita baca sekarang, Imam Asim Al-Kufi. Dalam hadis, Imam Asim dikritik dan dia tidaklah sama taraf dengan imam-imam lain yang besar di zaman beliau. Dan beliau adalah, tetapi ulama kata dia imam dalam qiraat, walaupun dia tidak hebat dalam hadis. Dia muhaddis terkenal, tapi ada beberapa kesilapan yang dibuat, tapi tak menjatuhkan dia. Tapi dia tak setara dengan Imam Syafi'i contohnya, walaupun dia lebih kurang sezaman ataupun sebelum dan selepas. Dia tak setara dengan Imam Malik contohnya, imam besar dalam hadis. Wahai Imam Malik belajar dengan Nafi' Al-Madani qiraat, guru dia, tapi dia lebih dalam hadis, dia lebih. Imam Syafi'i bersama, walaupun dia membaca Quran mengikut qiraat Imam Ibnu Katsir, Imam Syafi'i di Mekah, tapi semua orang tahu dalam hadis dia lebih hebat daripada imam-imam seperti Imam Asim yang kita baca. Asim ada murid yang terkenal, iaitu yang kita baca sekarang qiraat Hafs dalam hadis pun dia tak setaraf imam-imam besar hadis, tapi dia muhaddis, ahli hadis dia, tapi imam pakar tinggi tidak.
Itu ulama dah sebut. Soal lagi ada murid Asim ialah Syu'bah. Dalam hadis ialah Abu Bakar bin Ayyash. Dia juga muhaddis tapi dia dikritik juga beberapa kesilapan kecil yang dia buat. Jadi bila kita nak cakap kepada orang, ni kita nak hati-hati. Bila kita cakap ni, kadang-kadang masyarakat ni dia ada dua. Satu dia melampau dalam mengeji, satu lagi dia melampau dalam memuji. Jadi ini biasa berlaku dalam masyarakat kita kepada siapa-siapa saja, pada orang yang entah mati atau yang masih hidup. Kita akan puji orang tu, kadang-kadang kita dapati ada orang yang puji lebih sampai bukan tahap dia. Kita angkat tinggi sangat. Ya, macam kita jumpa orang yang hafal Quran. Orang hafiz Al-Quran ni tak semuanya sama. Ada yang hafal kuat hafazan dia, ada yang hafal ingat tapi kadang-kadang salah, ada yang salah banyak. Dan orang yang hafal Quran ada yang faham, ada yang tak faham dan sebagainya. Jadi bila kita puji seorang tu hafiz, al-hafiz dalam Quran, kita kena tengok kadar dia lah, keadaan macam mana. Ya. Dulu kawan saya yang hafiz Quran, dia sendiri hafiz Al-Quran habis dulu. Tapi dia kata, kalau kau tanya aku ayat mana, surah mana, aku kena cek, cari dulu. Dan dia kata dia lebih suka digelar Al-Habis. Sebab dia habis apa? Dia kata aku bukan Al-Hafiz, bukan Al-Habis. Jadi kita ni habis pun tidak, hafiz pun tidak. Lagi teruk pada dia lah. Jadi ini bukan nak menjatuhkan dia, tapi semua orang puji lebih sangat, kan? Ulama ni Masya Allah hebat. Kita cuma dengar orang puji ulama ni sampai ke tahap dia kata ulama ni semua ada hubungan hati sama satu sama lain dan mereka bermesyuarat di alam ghaib. Kita pun janganlah macam ni. Tahu ke, nampak ke? Tak, tapi dia kata saya dengar cerita. Dia orang alim ni, orang alim. Ada karamah, ya, karamah. Sebab tu kita dengar orang cakap tentang ulama ni, dia puji sangat sampai tidak tepat. Kemudian keji, ini satu budaya dalam masyarakat juga yang tak boleh salah sikit, tak boleh jatuh sikit, mesti dah hentam. Dan yang sedihnya Imam Al-Ghazali sentiasa jadi mangsa pada orang yang kononnya dia belajar hadis, dia pandai dalam bidang hadis. Jadi nak kritik Imam Al-Ghazali, dia kata, tengok lama Imam Al-Ghazali ada hadis dhaif. Jadi dia ingat macam imam ni orang biasa. Bila kita kata Imam Al-Ghazali bukan imam dalam hadis, pakar hadis, maksud kita membandingkan dengan imam-imam lain, bukan bandingkan dengan kita. Maksud dia, kalau dengan kita tak ada nilai lah kita dengan Imam Ghazali. Dia boleh letaklah kitab dia, katalah kita kata 5,000 hadis. 5,000 hadis dalam otak dia, kita 5 betul tak? Jadi macam mana kita nak banding? Jadi kadang-kadang ada orang dia benci dekat nama-nama sebegini sampai dia mencari jalan untuk menjatuhkan. Bila kita kata Imam Ghazali bukan pakar dalam hadis, sebenarnya dia adalah ulama hadis. Cuma dalam kalangan ulama ada beza. Dalam bidang lain Masya Allah dia naik lagi, dalam falsafah Islam, dalam bidang fiqah Masya Allah. Dalam bidang fiqah memang besar, tinggi kedudukan dia dalam bidang mazhab Syafi'i. Dan adakah Imam Ghazali satu bukti yang kita kata setengah orang tak dia terlindung daripada hakikat yang sebenar ialah bukti Imam Ghazali, imam yang pakar dalam hadis juga adalah, yang alim dalam hadis, ialah dia guna hadis yang kita ada banyak yang kita sebutkan tadi. Bila digunakan hadis banyak, banyaknya hadis tu menunjukkan dia hafal. Kalau dia tak hafal secara huruf pun dia hafal secara makna. Kalau dia tak hafal secara makna pun dia boleh quote daripada buku-buku hadis. Dia ada rujukan dia. Maksud dia mengambil berat tentang hadis. Dan dia di zaman bila? Dia di kurun kelima. Bermakna kitab hadis dah sedia ada, boleh dicari, boleh didapati di mana-mana. Dan memang dia pun disahkan oleh para ulama, dia belajar kitab Bukhari dan sebagainya. Walaupun ada orang kata di awalnya kurang, di hujungnya banyak, tapi mereka mengaji, mereka ada disiplin ilmu, mesti mengaji kitab hadis, tak boleh tinggal. Sebabkan mengaji itulah dia tahu dan dia keluarkan dan dihuraikan, disusunkan hadis-hadis. Orang tak sedar, dia ingat Ihya Ulumuddin ni kitab Imam Ghazali ni tak ada hadis yang banyak, sedangkan ada banyak. Okey, itu yang pertama, diri Imam Ghazali dan hadis. Dan ada orang tulis kitab tentang Imam Ghazali dan ilmu hadis dan membuktikan bahawa dia belajar hadis,
dia tahu tentang hadis. Takkan dia tak tahu. Dia sekarang kita usul fiqh, mustasfa dan sebagainya. Usul fiqh mesti tahu hadis. Nak bezakan, nak bahagikan, nak kajikan, nak terima hadis mana, nak keluarkan hukum. Dan dia kaji kitab fiqh. Bagaimana boleh keluarkan fiqh ni, melainkan dia kena tahu hadis. Dan dia menguasai mazhab Imam Syafi'i. Imam hadis. Akan datang insya-Allah bulan hujung bulan 10 ni Syekh Muhammad Awad Al-Manqus daripada Libya, Mesir, asal Libya, datang untuk khatam kitab Sunan Imam Syafi'i. 27 2 hari bulan 11. Dia sampai 27 lah daripada sana. 2 hari bulan 11 hari Ahad 9 pagi sampai 6 petang. Dia akan khatamkan kitab Sunan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada hadis yang banyak dikumpulkan oleh ulama. Sunan Imam Syafi'i Imam Syafi'i buat sendiri kitab dia, yang jaranglah saya tak pernah dengar Allah Alam dipelajari dan dibaca di Malaysia dalam majlis rasmi yang besar macam itu. So kalau kita nak tahu, dan setengah orang ulama kata juga, kalau nak tahu seluas mana ilmu Imam Syafi'i dalam hadis, sebab Imam Ghazali kan mazhab Syafi'i, so dia melihat kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula kita lihat sejauh mana, kita lihat kitab Imam Al-Baihaqi, 40,000 belah ribu hadis dalam tu, yang kumpul inilah hadis-hadis Imam Syafi'i guna dalam mengeluarkan hukum. Jadi seorang pakar mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Ghazali, mesti dia aware, dia tahu benda-benda ni, dia tahu hadis, dia tahu kitab, dia tahu dalam kitab sendiri, dalam kitab Al-Risalah Imam Syafi'i juga penuh dengan hadis Nabi dan kata-kata sahabat dan juga kata-kata tabi'in. Jadi diri dia sendiri, dia tak akan mungkin jadi alim dalam bidang fiqh Imam Syafi'i melainkan dia tahu hadis. Itu maksud dia. Baik, itu yang bahagian pertama ataupun sudut yang pertama. Sudut yang kedua ialah bagaimanakah hadis yang dia sebut dalam kitab-kitab dia. Ya. Kalau kita ambil kitab Ihya sekarang nak tengok, kita ada kitab Ihya Ulumuddin. Berapa ramai orang yang sanggup, yang susah payah nak ambil kitab dia dan baca hadis dalam kitab dia. Paling tidak untuk melihat sejauh mana penggunaan pemilihan hadis dalam kitab dia. Ada orang yang tak pernah pegang pun kitab Ihya Ulumuddin, tapi bantai Imam Ghazali tak cukup tanah. Ya. Hari tulis pasal kelemahan dan kekurangan. Tiba-tiba bila ada seorang profesor pada sebuah universiti yang bangkitkan kajian dia ataupun sebut kajian dia, semua orang macam seronok. Sedangkan sebelum tu profesor yang sama banyak menulis, banyak mengkaji, banyak menyumbang dalam masyarakat, orang tak peduli pun, ataupun jarang didengar. Setengah orang tak tahu. Saya tahu alhamdulillah, saya kenal profesor tersebut. Nama dia lah, dia tak kenal saya lah. Biasa lah. Kita kenal orang tak kenal kita tu biasa lah. Kita kenal nama dia sebab dia dah banyak berjasa dalam banyak penulisan. Kita tahu. Dan dia menulis tentang penulisan pasal Imam Ghazali ni, kita boleh kritik, kita boleh, tapi kita kena faham yang dia telah pun menulis banyak benar. Tapi ada semua orang tak beli apa dia tulis. Tiba-tiba boleh sebut Imam Ghazali doa dalam doa Rasulullah masyarakat. Wah, ini penting ni. Masuk dalam WhatsApp sampai bubah masuk. Macam main perang. Jadi orang yang tiba-tiba tak pernah puji dia. Orang tiba-tiba tak pernah kenal dia, dah sebut-sebut nama dia. Tak pernah sebarkan kajian dia, sebarkan kajian dia. Dan kajian dia pula ada macam-macam jenis, ada yang ringkas, ada yang lebih tebal. Jadi ada orang yang menunggu-nunggu nak hantar, sedangkan dia tak pernah pegang pun kitab Ihya Ulumuddin. Sebab baru dia tahu dia mengajar Ihya Ulumuddin. Orang yang biasa pegang, biasa baca, biasa tengok. Dan saya bawa hari ini satu cetakan yang dicetak cantik dan dibuat footnote. Footnote diambil daripada ini kita nak beritahu sekarang. Dalam kitab Imam Ghazali ini ada banyak hadis. Ada ulama buat statistik, dia kata 40 lebih, hampir 5,000 ataupun lebih. Dan isu hadis dalam kitab Ihya ni telah pun diketahui ataupun diambil berat oleh ulama dulu lagi. Di antara yang famous, yang buat takhrij ataupun mencari balik asal usul hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin ialah Al-Iraqi. Al-Iraqi ni ulama hadis dikenal, guru kepada Ibn Hajar Asqalani, dan memang dia diiktiraf ulama hadis di Mesir dan dunia Islam pada waktu itu. Dia meninggal tahun 806 Hijrah. Okey, Al-Iraqi. Dan cetakan yang saya ada ni dan sebagian orang banyak ada ialah Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dicetak. Footnote dia ialah
kajian Iraqi di bawah. Jadi bila kita buka, kita nampak atas tu adalah daripada Imam Ghazali, bawah footnote daripada Imam Al-Iraqi. Dia beritahu hadis ni apa, kat mana, apa, siapa, riwayat siapa. Kan? Contoh bila kita buka yang page yang pertama, pendahuluan kitab muqaddimah, Imam Ghazali cakap Ahmadullah awalan hamdan katsiran, semua ni. Dan disebut satu hadis, asyaddun nasi azab yaumil qiyamah, orang yang paling antara orang yang paling berat azab pada hari kiamat ialah seorang alim yang ilmunya tidak Allah jadikan manfaat kepada orang lain. Maksudnya dia nak bagi bahawa seorang yang berilmu mesti sebarkan ilmu dia dan sebagainya. Dia buat hadis antara orang yang disiksa berat ialah orang yang berilmu tapi tak ada manfaat kepada diri dia atau kepada orang lain. So ilmu kena ada manfaat kepada diri dia. Jangan ada penyakit hati maksudnya. Ilmu ada tapi amalan tak ada. Kemudian bawah tu kita tengok Iraqi kata apa? Hadis yang tadi dia kata riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam Shaghir dan juga Al-Bahaqi dalam Syu'abul Iman, hadis Abu hadis itu. Jadi setiap kitab ni footnote ni ialah kata-kata Imam Al-Iraqi yang memang terkenal lah. Iraqi ni hari ni pun alhamdulillah kita apa ni berbetulan pula kita nak baca. Saya dalam kelas dekat Setiawangsa dalam pukul 12 lebih tu kita baca kitab Alfiyah Hadis karya Al-Iraqi, iaitu 1000 rangkap saja ilmu hadis. Lebih kurang tu lah 1000 rangkap. Kita baca Baiqunah berapa rangkap? 34 kan? Baiqunah macam tu lah. So Baiqunah buat 34, Iraqi buat 1000 rangkap lebih tentang ilmu hadis ni apa, bab ni apa. Hari ni kita nak khatam hari ni insyaAllah pada pukul 12 sampai asar. InsyaAllah kita buat kelas nak khatam kitab ni. Iraqi tu lah. Jadi Iraqi ni dia kata buah ni apa? Hadis yang Ghazali sebut tadi ialah hadis sekarang dalam kitab At-Tabarani, iaitu kitab Mu'jam Shaghir. Ini jasa dia mencari balik dan dia buat mencari balik. Dan sebelum betul-betul pun ada ulama yang dah buat, seperti imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu atau lebih kurang sezaman sebelum sikit, ialah As-Subki, Tajuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki meninggal 771 atau 70 lebih 1. Dia muhaddis dan dia ada komen tentang benda-benda ni dalam kitab dia tentang biodata ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Dan lepas tu pun ada seperti yang terkenal yang syarah Ihya Ulumuddin, iaitu Murtada Az-Zabidi, Imam Murtada Az-Zabidi yang asal usul keluarga daripada Iraq, lahir dekat India, membesar di mana, di Yaman, pergi ke Mekah Madinah dan meninggal di Mesir. Tu dia punya hidup dia. Dan dia ada buat syarah kepada Ihya Ulumuddin, huraian. Dalam huraian tu dia ada komen lagi tentang hadis-hadis dalam kitab tu, menambahkan lagi maklumat daripada Al-Iraqi. So, cerita sekarang ni ialah ulama ambil berat pasal hadis tentang Ithaf Sadatul Muttaqin, Ithaf Sadatul Muttaqin, syarah Ihya Ulumuddin. Dan dia ada buat mukadimah yang cantik. Dan kita buka buku tu, Imam Murtada Zabidi ada hurai kenapa dalam kitab Ihya Ulumuddin ada hadis yang dhaif. Dia ada cerita di awal. Dia ada dua orang sibuk nak baca kitab boleh buat, tak cari, tak mau jumpa, tak mau cari. Bila ada seorang orang buat satu statement, suka. Ada hari palsu dalam masyarakat kita, ada hari palsu. Dan dalam masyarakat Arab pun ada, dalam sepanjang zaman ada hadis palsu. Dia pun masalah kan. Lepas tu buat kajian tentang beberapa sampel hadis, buat beberapa persen. Lepas tu buat apa, ada hadis tadi, antara punca ni ialah kitab Ihya Ulumuddin. Suka dia, seronok lah, dah jumpa dah point. Dan kita risau takut orang yang duk sibuk benda ni tak mengaji hadis pun di masjid atau di surau. Orang mengaji hadis dia ada kesan pada diri dia. Kalau orang nak mengutuk orang ni, alhamdulillah, mata-mata cari point. Baik, bila kita nak tengok bahagian kedua tadi, kita kata apa? Apakah hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin ni, bagaimana kedudukannya? Kita lihat buku dia, kita lihat komentar ulama tentang dia, kita lihat. Dan ada ulama yang dah kumpulkan, ada ulama moden dah kumpulkan, ada orang Arab dia kumpulkan hadis dalam Ihya Ulumuddin dengan komentar Iraqi, As-Subki dan Az-Zabidi. Kumpul satu buku.
boleh buat comparison, boleh tengok kan. Baik, hari ini kita buat contoh takhrij ataupun kajian Imam Al-Iraqi. Baik, apa dia kata dalam mukadimah dia? Dia kata baik, dia beritahu dalam mukadimah Imam Iraqi. Tadi mukadimah Imam Ghazali dia beritahulah tujuan kita buat kitab ni semua. Imam Iraqi kata dia mencari, dia nak cari hadis-hadis ni yang disebut oleh Imam Ghazali, dari mana hadis tu ada. Dan dia kata dia berusaha, dia kata mula-mula ada hadis dia tak jumpa, kemudian dia jumpa, dia cerita dia mencari. Dan dia kata dia mencari dalam keadaan tidak gopoh untuk cari hadis ni kat mana semua, dan dia tulis. Baik. Dan dia kata aku sebutkan, dia kata hadis ini siapa sahabatnya, kan setiap hadis ada sahabat. Imam Ghazali sebut hadis Nabi sekian-sekian, dia cari daripada sahabat mana. Kemudian dia cari siapa yang takhrijkan. Yang takhrij maksud siapa ulama mana sebut, Imam Bukhari ke, Muslim ke, Tirmizi ke, kitab mana, dia sebut kitab mana. Dan dia sebut hasan, sahih, hasan ataupun dhaif. Yang menarik saya dia kata apa? Dia kata sahih, hasan atau dhaif tak sebut palsu. Itu menarik juga lah. Bukanlah poin hujah utama, tapi cara dia sebut. Dia kata wa bayani sihhatihi, kesahihannya, au husnihi atau hasannya, au dha'fi makhrajihi ataupun dhaifnya kan. Dan dia kata inilah tujuan ataupun inilah kehendak para ulama hadis. So ulama hadis nak tahu, ulama hadis suka tahu, untuk ilmu dia nak tahu sahih ke tidak, ini hasan ke sahih ke dhaif, ini untuk mengetahui. Baik. Dan disebutkan lepas tu dia kata fa in kana al-haditsu fi sahihain, jika sekiranya hadis itu dalam Sahih Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya, nampak, atau ahadima atau salah satunya, iktafaitu bi'azwihi ilaih, cukup dengan aku sebut dalam Bukhari, dalam Muslim, aku tak sebut dah sahih atau sebab memang sahih ya. Itu cara lagi kita boleh belajar. Ini kita nak masukkan abang lah hadis dalam Bukhari dan aku berkata sahih, tak payah aku berkata lah, ini orang Arab ni style, dia nak kaji pula hadis Bukhari Muslim. Baik. Dia kata juga kalau tak ada aku cari dalam baqiyatis sittah, iaitu baki lagi kutub sittah yang lain, iaitu sunan 4. Kan kutub dalam hadis ni ada kitab yang 6, Bukhari Muslim dan 4 sunan. So dia kata kalau dia tak jumpa dalam Bukhari Muslim, dia jumpa dalam kitab sunan dan sebagainya. Kalau tak ada aku buat dalam kitab lain. Baik. Dan dia sebut tentang lafaz dan makna. Dia kata kadang-kadang lafaz Imam Bukhari sebut makna hadis tu dengan lafaz yang agak berbeza. Dia cari makna tu kalau ada makna. Ini pun penting juga. Setengah orang dia type lafaz tu, dia type lafaz perkataan tu, dia tak jumpa, dia kata sekian, hasilnya adalah palsu. Kan makna dia ada dalam hadis lain, makna lain. Dan penambahan depan dan belakang, susunan sebagainya. Imam Iraqi ni dia imam besar, dia tahu hadis ni walaupun begini lafaznya tak jumpa, maknanya ada dalam Bukhari Muslim, maknanya ada dalam Musnad Ahmad, maknanya ada. So dia orang alim, dia tak gopoh, dia tak ada ni, tak ada lafaz, tak ada, memang lafaz tak jumpa, maknanya ada, sama maknanya. Baik. Kemudian akhirnya dia sebut sebagai hujung, dia kata baik, so dia buat kitab ni, dia jadikan, dia sebut sebahagian hadis, disebut siapa, bagaimana di kitab semua. Pencetak-cetak sekaligus lah supaya kita dapat manfaat. Baik, kita bagi contoh. Hadis pertama yang tadi tu, antara orang yang paling berat siksaannya di akhirat ialah orang alim yang Allah jadikan ilmu tidak manfaat bagi dia. Maksudnya ilmu tak jadikan dia baik, ilmu juga tak disebarkan dan sebagainya. Sekali lagi Imam Iraqi kata apa? Riwayat Tabarani. Tabarani bagi atas bukan mati. Tabarani dalam kitab Mu'jam As-Saghir. Tabarani ada 3 Mu'jam yang terkenal. Mu'jam Kabir, Awsat, Saghir. So Imam Iraqi boleh jumpa cari. Dia ada komputer, internet, software. Ini orang alim, boleh cari hadis. Dia cari sampai jumpa. Kita hari ni tak keluar. Dan memang rosak. Komputer tu rosak. Bukan hadis, bukan kitab tak jumpa. Kemudian dia kata dan juga Imam Al-Baihaqi, Tabarani meninggal 360. Ulama besar, Masya Allah. Tabarani ulama besar. Orang tanya dia,
ada tak hadis yang kau tak tahu? Dia kata tak ada. Semua aku tahu. Kita ada tak hadis yang tak tahu? Banyak. Saya tak tahu semua. Kemudian Baihaqi, ulama kurun kelima. Ini Baihaqi tadi ni, orang panggil bapa segala hadis dalam Imam Mazhab Syafi'i. Dialah yang kumpul, dialah, masya-Allah. Imam Baihaqi meninggal 458, ulama terkenal. Dalam kitab Syu'abul Iman, Baihaqi ada banyak kitab. Dan Imam Baihaqi jumpa hadis ni seperti mana yang tadi dalam kitab Syu'abul Iman. Dalam Syu'abul Iman ni kitab yang kumpulkan cabang-cabang hadis berkaitan iman, cabang-cabang iman tu. Dia cari, kan hadis kata al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, iman itu ada 60 atau 70 cabang lebih. Maka dia buat cari apakah cabang-cabang tersebut. Maka dia buat sampai tu. Kemudian ada orang ringkaskan dan dari terjemahkan, ada ringkasan Syu'abul Iman. Syu'ab. Dia kata dalam Tabarani dan dalam Mujam Sahih tadi dan juga dalam Syu'abul Iman daripada hadis Abu Hurairah. So, dia cari balik siapa sahabat yang ditemui di hujung hadis tersebut. Dan setiap hadis ada nama sahabat. Dan dia kata bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Dia beritahu. Dia tidak nak cover line cakap, nanti kalau aku beritahu orang marah. Tak. Ini satu lagi benda, bila nak adil dalam tindakan, kita sanggup terima orang marah. Orang setengah tak terima kan. Sebut Imam Ghazali ada dhaif, dia macam jadi macam nak mengamuk. Nanti dulu. Bukan kita kata, bukan kita orang pertama, bukan profesor kita orang pertama. Ya, untuk adil maksud saya. Untuk bersikap adil kepada ilmu, kita tak boleh bagi tahu benda yang orang suka dan simpan yang orang tak suka. Masyarakat memang macam tu. Bila kita beritahu benda yang seronok, dia seronok ah. Kan? Lepas tu kita nak beritahu benda yang tak seronok, kita macam nak beritahu ke tak ini masalah yang berlaku di kalangan orang yang menuntut ilmu dia ni. Yang sebahagian lain tu lainlah dia beritahu tak seronok, manjang atau serta lain. Yang ni dia beritahu benda yang seronok betul-betul. Kan? Orang tanya kita, ustaz saya buat begini, betul tak? Yang ni betul, yang ni betul, yang ni tak betul. Kena adil lah. Kan? Jadi Imam Al-Laqi beritahu hadis dhaif. Baik. Pertama sekali, bila dia beritahu hadis dhaif, adakah itu benda yang pelik? Ada hadis dhaif dalam kitab? Benda yang tak pelik. Saya tulis dalam Twitter, saya tak tahu tuan baca tak baca. Twitter saya kemarin bila saya tulis, bila hadis dhaif ada dalam kitab Imam Ghazali, kan, kita macam petikai. Tapi kitab tu dah pun ada dalam kitab imam-imam lain. Imam-imam dulu yang pakar-pakar hadis besar-besar seperti Imam Tirmizi, seperti Imam Muslim, Imam Bukhari semua ni, mereka buat kitab, mereka sebut dia dhaif. Kalau kita nak kritik semata-mata dhaif, Imam dulu pun ada. Imam Bukhari ada kitab Adab Mufrad kan? Dia ada kitab Sahih Bukhari, dia kitab Adab Mufrad, dia kitab banyak lain. Dalam kitab-kitab ni disebutkan hadis dhaif. Apa kita nak buat kesimpulan? Imam Ghazali tak pandai? Tak, dia lebih tahu daripada kita lagi. Tapi dia still sebutkan kerana dia ada sebab dan tujuan dia tersendiri. Di antara tujuan ulama-ulama hadis sebut hadis dhaif adalah kerana maknanya betul. Kerana menyokong makna yang ada dalam hadis lain. Kerana hadis itu tak bercanggah. Macam-macam. Buka Imam Tirmizi. Imam Tirmizi siapa? Bapa punya imam. Murid Imam Bukhari dan murid Imam Muslim. Murid pada Abu Zur'ah, murid pada Darimi. Murid pada Abu Daud. Dan dalam kitab dia ada hadis dhaif. Ada. Dan dia beritahu sendiri hadis dhaif. Ada keadaan dia tak beritahu, dia kata ni hadis, dia tak beritahu dhaif. Adakah kita layak di zaman ni kita datang-datang Imam Tirmizi ni apa buat macam ni? Tak boleh macam ni. Salah. Imam Tirmizi tak tahu. Tak, dia tahu. Buka Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah siapa? Murid kepada Abu Zur'ah, imam besar. Murid kepada guru Imam Bukhari, Az-Zuhli. Rakan dan guru Imam Bukhari, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Tapi dalam kitab Sunan Ibnu Majah ada dhaif tak? Ada. Banyak lah sikit. Tak banyak lah sikit. Tapi ada. Dalam kitab Imam Muslim, ramai orang tak tahu. Dalam kitab Imam Muslim, dalam muqaddimah Sahih Muslim ada hadis dhaif, hadis yang mula-mula kali. Dalam muqaddimah Sahih Muslim. Ada orang cakap, ni apa Imam Muslim tak baik buat macam ni. Tak. Dia tahu apa dia buat. Ulama semua tahu. Bahkan saya nak beritahu, kitab-kitab besar ulama di kalangan Imam Ghazali kurun ke-5 kan. Ni kurun ke-4, 3, 2, kurun atas yang besar-besar ni. Kitab-kitab ulama ni ada hadis dhaif. Tu masalah dia apa? Ada masalah apa? Dan kita tafsir Tabari ada hadis dhaif. Dan kita tafsir Ibnu Katsir kurun ke-8 lepas Imam Ghazali.
Orang puji tafsir Ibnu Katsir tu. Ada dhaif tak? Ada. Jadi kita jangan tak tahu sejarah sampai kita nak kritik satu benda yang telah berlaku sekian lama. Maksudnya tak salah menyebutkan hadis dhaif dalam kitab. Tetapi hadis dhaif tersebut dilihat dari banyak segi. Tak boleh ambil sebarang hadis dhaif. Ambil hadis dhaif yang berkaitan dan maknanya tidak bercanggah. Kan dalam kitab Sunan Tirmizi sebagainya ada hadis dhaif. Contoh doa makan, doa minum, zikir lepas sembahyang semua. Yang ulama setuju bahawa doa-doa dan zikir boleh guna hadis dhaif. Ya, kita duk buat amalan kita. Keluar beli air baca alhamdulillahi azhaba 'anil adha wa 'afani. Itu dhaif. Masuk tandas doa hadis dhaif. Keluar tandas dhaif sebenarnya. Ya, tak keluar-keluar apa. Kemudian makan, nak start makan, Allahumma barik lana. Dhaif. Lepas makan alhamdulillah ta'amna wa ja'alna suqana. Dhaif. Tu tak macam doa. Tak ada yang sahih. Ada yang dhaif. Imam Tirmizi letak sebelah menyebelah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Doa lepas makan yang dhaif dan yang sahih sebelah menyebelah. Itu imam. Dia macam nak bagi kita faham. Mula kita pening, akhirnya kita faham. Kau ingat aku bodoh. Ini imam-imam ni apa? Masuk seolah-olah gitulah kita baca kan. So, kau ingat aku tak tahu. Aku tak sebelah-sebelah. Kau fikir sendiri lah. Maksud dia apa? Syama'il Muhammadiyah doa lepas makan. Tengok ada bab doa lepas makan. Sebelah menyebelah hadis. Mula-mula disebut dhaif, kemudian disebut sahih. Dan dia bab bacaan selepas makan. Sebelum dan selepas makan doa Nabi. Jadi makna sekarang ni Imam Iraqi beritahu dhaif. Setengah orang tak boleh terima sebab dia salah faham. Kononnya dia kata takkanlah ada dhaif dalam. Dia tak faham maksud dhaif. Dia tak faham dhaif ni bukan satu benda yang ditolak, bukan benda yang mencacatkan pun tak. Biasa. Dan setengah orang yang mengaji kitab bila kita beritahu dia lagi dia heran. Kita beritahu dia dalam Sahih Bukhari pun ada hadis dhaif yang Imam Bukhari kata dhaif yang disebut dalam kitab dia. Ada tu dhaif dan dia kata dhaif disebut dalam kitab Sahih Bukhari. Ada cari nari ya. Ada apa? Sorry dengar. Dia duduk tengah-tengah sini. Dia berkaitan dengan solat. Tak tengah-tengah lah. Berkaitan dengan aurat dalam solat. Aurat lelaki. Jadi Imam Muslim dah sebut tadi. Dan Imam Tirmizi semua imam sebut. Imam Musnad Ahmad, Imam Ahmad guru pada tok guru pada Bukhari Muslim, murid Imam Syafi'i. Dalam kitab Musnad Ahmad ada 30,000 hadis. Dia dhaif banyak. Kenapa disebut? Dia tak tahu. Ada orang boleh kata Imam Ahmad ni kau imam saja, nama je imam tapi kitab kau nak menyepak. Kan? Anak dia pun tak berani kata kat dia. Kan? Kita berani nama sekarang. Anak dia tanya, Abdullah tu anak Imam Abdullah bin Ahmad. Masa dia meninggal 290 lebih dia anak Imam Ahmad. Dia tanya, ayah, dalam kitab ayah Musnad ni ada tak dhaif? Adakah semua sahih? Imam Ahmad jawab dengan tenang. Kalau aku nak kumpul sahih saja dia nipis lah. Kitab tebal 30,000. Jadi kau tengok tebal kan. Kalau sahih mesti nipis. Ini tebal. Ya dalam tu ada dhaif. Dia tu senang. Ada. Dia tak ada cakap mana ada. Tak, dia beritahu ke anak dia. Ada wahai anak aku. Anak dia pun oh baik, faham. Tak ada cakap apa ayah aku. Tak. Murid-murid Imam Ahmad depan dia semua murid-murid dia pun tahap imam semua. Abu Dawud murid dia. Okey, Abu Dawud ni menarik lagi. Abu Dawud murid dia. Tengok imam dia, guru dia buat kitab Musnad campur hadis dhaif. Imam Ahmad guru dia, tengok dia Imam Abu Dawud buat kitab Sunan campur hadis dhaif. Ada masing-masing kutuk. Puji ada. Dia kata dekat Abu Dawud tunjuk dekat dia kitab Sunan. Kat Imam Ahmad, wahai Imam, ini kitab Sunan. Tengok apa pandangan kamu. Imam Ahmad kata, lepas dia tengok semua, kitabun jayyid, kitab yang baik. Ini kitab baik entah. Yang setengah orang kata, ni kitab ni bercampur aduk. Apa benda cakap dulu? Awak sama sekarang kan? Paling menyedihkan yang menuntut ilmu, yang kadang-kadang belajar bidang agama, dia pula yang bukan promotekan kitab. Dia menyebabkan orang tak baca kitab. Jangan baca kitab ni. Baca kitab ni. Kitab ni sahih semua. Kitab ni campur aduk yang baca. Sebenarnya kitab yang sahih tu pun dia tak baca. Dia banyak tulis dia. Apa biodata profil dia, macam orang hantar nak minta kerja. Semua dia baik mengaji kitab, mengaji apa? Mengaji yang sebenarnya adalah baca kitab. Bukan mengaji sebenarnya adalah apa dapat ijazah dan tahu tentang kitab. Bukan tentang kitab, baca kitab tu. Kalau tahu, saya tahu kitab Musnad Ahmad kitab yang tebal. Betul lah. Betul. Orang buka tak pernah. Saya tahu tebal, saya pergi kedai tak beli pun sebab mahal. Memang lah. Ya, saya download tapi saya tak baca. Saya download saja.
Ini masalah besar. Jadi kedaifan hadis tidak mencacatkan. Baik, sekarang kita tengok. Dia kata dhaif. Saya beritahu hukum dia, saya nak tengok secara ringkas. Saya tengok untuk yang dengar ni, saya buka Ya Al-Budin daripada awal. Kemudian saya nak beritahu secara ringkas apakah hadis-hadis mengikut Iraqi. Okey. Maksud pertama dia kata dhaif satu hadis. Okey, maksud kedua ada dua hadis. Satu dhaif, satu hasan. Satu dhaif, satu hasan. Okey. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim, menuntut ilmu itu satu kefarduan kepada setiap muslim. Dia kata riwayat Ibnu Majah daripada Anas dan ia didaifkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dan selain mereka. Dia kata dhaif pun bukan dia kata, tapi Imam Ahmad yang tadi tu, yang meninggal pada tahun sudah. Kita hafal tu 241 dan juga Baihaqi yang tadi kita beritahu. Dia kata Imam Ahmad dan Baihaqi mengatakan hadis menuntut ilmu itu fardu ke atas setiap muslim dhaif. Memang dhaif. Dan Imam Nawawi sendiri pun menyebut bahawa ia maknanya betul. Cuma sanad dia dhaif. Baik. Bawah tu dia berkata hadis na'udzubillah min ilmin la yanfa', kami minta berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tak bermanfaat. Iraqi kata riwayat Ibnu Majah daripada Jabir dengan sanadnya hasan. Hadis hasan pula. So ada. Masuk 3 ikut cetakan saya lah, tak ada hadis. Kemudian masuk bab Kitabul Ilm, ada hadis. Ada 1 2 3 hadis. Okey. Kita tengok dalam Kitabul Ilm ada 3 hadis. Hadis pertama kata Imam Iraqi muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Jangan duk sangka, puasa banyak banyak. Baca dulu. Tengok muttafaq alaih. Ini Abu Dawud ini kitab popular. Itu satu lagi poin. Kita nak baca dulu. Saya nak cerita pasal kitab mana yang Imam Ghazali ambil. Iraqi kata hadis yang pertama muttafaq alaih. Kecuali lafaz wa yulhimhu rushdahu ada dalam kitab Mu'jam Kabir Tabarani. Kau tengok teliti. Ya. Tapi tak apa, ada dalam kitab. Hadis kedua, al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Dia kata apa? Riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya. So sahih Ibnu Hibban, Ibnu Hibban kata sahih. Dan memang hadis sahih dalam kitab sunnah semua ada. Hadis ketiga, diampunkan untuk orang berilmu, seluruh makhluk langit dan bumi memohon ampun untuk orang berilmu. Dia kata ia sebahagian daripada hadis yang sebelum itu. Hadis tadi. So sebenarnya dua hadis lah. Imam Ghazali sebut 3 tu balik pada 2 sahih. Ini masalah. Allah ni banyak Allah kan sambung. Istilah. Tapi kita bagi ringkaslah. Dhaif, kemudian Tirmizi kata gharib, kemudian dhaif ni anak saya baca dengan dhaif banyak kan. Kita sabar dulu. Kemudian tak ada hukum, kemudian muttafaq alaih. Dhaif dan dhaif. Dhaif hujung tu Tirmizi mengatakan hasan sahih. Mana palsu pun? Sini pun kita tengok dhaif. Kemudian dhaif. Okey, dhaif lagi, dhaif. Palsu tak ada kan? Belah ni pula Muslim sahih. Ibnu Hibban al-Hakim kata sahih. Dan sebagainya. Lepas ni ada hadis dhaif juga Ibnu Majah hasan dhaif. Jadi bila orang baca kitab-kitab ni, baca dengan ilmu, dia akan tahu sebenar kedudukan macam mana. Baik. Ustaz. Ya. Hadis utlubul ilma min mana? Dalam bab fadilatul ta'allum. Ya. Dia tulis sini akhrajahu Ibnu Adi wal Baihaqi Syu'ab min hadits Anas wa qala al-Baihaqi matnuhu mashhur wa asanidu dha'ifah. Dhaif. Nah, dhaif merujuk kepada dia tidak sahih. Ya. Cuma yang hadis tu memang setakat yang kita tahu Allah alam, hadis tu tidak ada orang yang kata sahih. Cuma dhaif tu ada ulama kata palsu. Ada ulama kata dhaif. Hadis untuk ilmu sebenarnya Cina tu memang disepakati tidak sahih. Ada ulama kata palsu, ada ulama kata dhaif. Itu hakikat dia. Kalau ada orang kata palsu pun kita ya ada ulama kata palsu. Kalau dhaif pun memang dalam kategori dhaif pun ialah dia tak sahih. Tapi tak ada ulama kata sahih. Betul ulama kata sanad-sanadnya cari banyak mana pun dia tak menaikkan hadis tu. Dia tetap dalam keadaan dia tak sahih.
Dia ada khilaf pada dhaif ke palsu. Tapi sahih tak ada khilaf. Dia tak sahih. Mereka ada orang lama muda ni kata sahih. Dia nak naikkan itu cerita dia sendiri. Kita tak mau campur. Ulama-ulama hadis ni lama lah bagi pandangan. Jadi setengah orang dia nak dhaifkan yang sahih, bersungguh-sungguh nak dhaifkan juga yang sahih. Setengah orang bersungguh-sungguh sebaliknya, nak sahihkan juga yang dhaif. So itu cerita lain lah, itu masing-masing. So tak tepuk dada tanya iman lah. Kita nak beritahu maklumat mengikut kesepakatan. Baik. So siapa kata dhaif tak ada masalah, kan? Baik. Sekarang ni hadis-hadis ni kita tengok. Pertama sekali saya nak tambah satu lagi poin. Bukan poin pertama lah, poin seterusnya ialah dari mana hadis ini datang. Imam Al-Iraqi dan imam-imam yang lain yang telah berkhidmat nak mencari balik hadis-hadis dalam Ihya ni, antara benda yang paling penting yang bagi saya yang amat penting ialah hadis ni bukannya ataupun majoriti terlalu banyak, hampir kesemuanya datang daripada kitab yang sebelum Imam Ghazali. Ada kitab hadis ni. So bukan Imam Ghazali bawa mana-mana tak tahu. Majoriti hampir kesemua. Ribu-ribu benda ni cerita. Memang Imam Baihaqi beritahu kitab macam-macam. Walaupun kitab tu kita tak pernah dengar, tapi kitab tu ada. Walaupun dia tak masyhur. Bukhari Muslim masyhur, Tirmizi Nasa'i masyhur. Dan ada kitab macam tadi Mu'jam Tabarani ada 3 Mu'jam. Ada dalam tak ada kat situ, ada kat sini. Tak ada kat sini, ada kat situ. Makna sekarang ni adakah kita boleh kata Imam Ghazali ambil hadis sesuka hati? Tak. Dalam kitab yang telah terbukti sebelumnya pun ada. So kita nak marah Imam Ghazali sebut hadis dhaif dalam telah pun disebut oleh Imam Tirmizi. Nak kata apa? Nak marah Imam Tirmizi pula? Ataupun tak tahu sebenarnya. Bila datang nak cakap apa? Marah Imam Tirmizi pula. Kan? Banyak juga kitab diambil daripada kitab Ibnu Abdul Bar, ulama kurun ke-5. Dalam pakar dalam mazhab Maliki yang huraikan Muwatta' Malik sama Ibnu Abdul Bar. Awal orang kata apa? Awal daripada Imam Ghazali. Dia meninggal 463. Imam Ghazali lahir 450. So sekarang ni bukan diambil daripada entah mana-mana. Diambil daripada kitab. Dan kitab tu ada banyak lah. Bukhari Muslim, Sunan-Sunan, Musnad-Musnad, Mu'jam-Mu'jam. Kitab tu kitab ni semua. Yang penting kitab ni ada. Mungkin kita jangan jumpa contohnya tafsir Ibnu Mardawih atau Mardawiyah. Ini kitab yang jarang kita dengar, tapi ada dalam kitab tu. So Al-Iraqi berjaya khidmat benda ni, dan juga selepas dia Zabidi, sebelumnya ulama lain berjaya khidmat ni sebagai satu pencapaian yang hebat, membuktikan bahawa Imam Ghazali walaupun disebut hadis, tapi hadis itu ada dalam kitab. Membuktikan apa? Antara benda kita boleh faham ialah Imam Ghazali mengambil hadis tersebut daripada sumber yang ada. Bukan beliau orang pertama sebut hadis-hadis ini. Dan kalau ulama-ulama terima zaman berzaman hadis tersebut, kenapa sampai Imam Ghazali dia buat kita tak terima? Satu benda yang pelik. Karena kita ada masalah, kita tak tahu sejarah. Kita tahu datang dari mana. Kitab yang macam kitab Ibn Abdul Bar, kitab Ibn Hibban. Ibn Hibban ada banyak kitab. Ibn Hibban ulama kurun keempat. Dia meninggal 354. Dia ada kitab Sahih Ibn Hibban, ada kitab lain. Ada yang kitab Ibn Hibban yang lebih awal. Maksud dia kurun keempat. Ad-Darimi lagi awal, dia guru Imam Muslim. Guru Imam Tirmizi, sezaman dengan Imam Bukhari. Darimi, bila Imam Darimi meninggal, Imam Bukhari menangis. Tahun depan lepas tu Imam Bukhari meninggal. Dia meninggal, Darimi meninggal 255, Bukhari meninggal 256 Hijrah. Ini paling penting. Walaupun setengah orang kata biasa maksudnya hadis ni dalam kitab yang masyhur sebelum Imam Ghazali, ia telah pun dipelajari dan diambil oleh para ulama. Baik. Satu lagi ialah bila sebut kitab-kitab begini, baik, ada tak hadis yang tak ditemui? Ada. Ulama-ulama mengkaji, ada hadis dalam kitab Imam Al-Ghazali ni, kitab Ihya ni, ada yang tak ditemui datang dari mana sumbernya. Okay. Tak ditemui oleh ulama, mungkin tak ditemui oleh Al-Iraqi, ditemui oleh Zabidi dan sebagainya, tapi ada yang tak ditemui, dan ia besar kemungkinan hadis yang tidak sahih ataupun menghampiri palsu. So apa kita nak kata dalam bab ni? Imam As-Subki yang awal tu, yang meninggal 771, dia sebut lebih kurang 900 hadis yang dia kata tiada dalam mana-mana kitab, tak ada asal.
ataupun tak ada asal yang sahih, tak ada lagi tak imam Ghazali. Kalaulah kita ambil terima maklumat ni, katakanlah kita cuba terima maklumat ni dan kita bandingkan dengan jumlah hadis dalam Imam Ihya Ulumuddin, ada lebih kurang 4,000 lebih dekat 5,900 bermasalah. So dia bukan majoriti, dia bukan banyak lah, kan? Bukan banyak lah sebenarnya. Ini kalau kita tahu statistik, kita akan faham, oh bukanlah banyak sangat, bukanlah semua, bukanlah separuh, dan bukan juga 1/3 pun. Jadi makna kalau kita terima 900 hari ni tak ada asal-usul dia palsukan. Tetapi 900 dia pun ulama boleh kaji lagi. Ulama kaji lagi dan dapati ada asal-usulnya. Bermakna kajian sentiasa berlaku. Nak kata sahih mungkin tak, tapi nak kata palsu mungkin tak, mungkin ya, mungkin dhaif. Dibincang oleh ulama. Dan paling penting sekarang kita kena kenal palsu dengan dhaif beza. Kalau siapa kata palsu kemudian dia kata dhaif, orang yang sama, itu ada beza. Ya. Jadi kita kena hati-hati. Jangan sama ratakan, pukul rata. Walaupun palsu ulama kata dari segi mustalah hadis dia satu cabang daripada dhaif, tapi dhaif yang paling bawah. Kan? Dhaif yang paling bawah. Ulama kata kalau dia hadis itu sahih atau hasan atau dhaif pula banyak nama dia. Ujung sekali nama ialah palsu. Dari segi keseluruhannya dia tak diterima, tapi paling bawah ialah palsu. Jadi ada level kan? Jangan sama level kan. Kita kata hadis palsu biasa, ada dhaif ni luas, palsu tu khusus yang paling bawah. So kita kena tahu dari sudut mana. Adakah boleh kita katakan palsu pasti atau dia masih dhaif, atau dhaif kategori mursal, mursal atau dhaif kategori muallaq atau dhaif kategori mudallas. Kita bila kita baca ilmu hadis kita tahu nama-nama dan kita tahu serius ke tak serius dhaif itu, level kedaifan. Bila ulama kata hadis mungkar, dia lebih rendah daripada hadis dhaif. Tetapi dia lebih lebih tinggi daripada hadis palsu. Hadis palsu memang out, tapi semuanya kategori dhaif. So benda ni menyebabkan kita kena faham bahawa bila ada orang tulis, dia kata dalam Ihya Ulumuddin ni ada hadis palsu, dia kata palsu yang macam mana? Yang mana satu? Tapi soalan yang paling penting sekarang ni, hadis mana? Kita nak tahu. Nak buat kajian boleh, tapi kena clear. Pertama, hadis mana? Yang kedua, siapa kata palsu? Itu satu lagi benda. Dan saya ada baca beberapa tulisan, termasuk tulisan yang disebut ada seorang profesor daripada sebuah universiti tersebut. Saya baca tulisannya dan dia menggunakan kajian yang pelbagai, termasuk kajian ulama moden. Dan kita tahu ulama moden dengan ulama terdahulu tak sama. Tapi dia sekaligus. Sekaligus. Ya, jadi bila buat macam tu kita terfikir, adakah tepat kajian tersebut? So setiap kajian terbuka nak buat kajian, tapi tepat tak tepat kita kena check dulu. Kalaulah tepat, dia tak banyak pun. Kalaulah kita terima lah, okeylah kita terima lah statistik dia bagi. Banyak lah. Tak banyak pun masalah hadis tersebut. Tapi kalau kita boleh kaji balik, kita mungkin akan jumpa tak seperti itu. Saya yakin. Sebab apa? Ini saya beritahu satu benda contoh. Sebab dalam sejarah hadis ada seorang ulama hadis nama dia Ibnu Jauzi. Saya bagi contoh macam mana kita kena hati-hati. Ibnu Jauzi, seorang ulama hadis kurun ke-6, dia meninggal 597 Hijrah. Dan Ibnu Jauzi ni dia ada karya-karya dia, antara karya dia ialah Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Dia kumpulkan hadis-hadis palsu. Mungkin setengah-setengah cetakan Arab yang saya pernah baca ada 3 jilid, setengah buat jilid tebal macam. Dan saya di Jordan dulu dekat Maktabah Al-Bait tu, dekat Hatta Ulumul Hadis tu kan. Memang saya suka baca kitab tu lah. Saya bawa baca beberapa buku. Dan memang aman dan damai lah, tak ramai orang. Tak berpusu-pusu orang masuk situ. Dia tak besar mana, dewa dia tak besar mana bilik tu. Antara buku yang saya tengok ni, saya pegang, saya baca ialah Mawdu'at Ibnu Jauzi. Ada dia palsu yang diklairkan palsu oleh Ibnu Jauzi, ulama kurun ke-6. Dan dia begitu dalam mukadimah kitab dia bahawa orang minta dia buat benda tu. Murid-murid dia minta dia buat, dia disenaraikan, dan bagi dia hadis ini tidak sahih dan palsu, dan dia beritahu kenapa saya cakap palsu, kerana apa, riwayat apa, siapa dan sebagainya. Baik.
Pertama sekali hakikat dia, tak semua dalam tu palsu, tapi dhaif lah. So mengikut Ibn Jauzi, ini hadis kitab dia hadis dia palsu, tapi dalam tu juga dia masukkan hadis yang dhaif, sangat-sangat dhaif, yang dhaif sebagainya. Itu satu. Yang kedua, tak semua ulama setuju dengan Ibn Jauzi. Sebab Ibn Jauzi pernah memasukkan atau masuk dalam kitab tu hadis-hadis yang sahih. Dia tersilap. Dan dia bukan ulama kurun awal seperti Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi. Dia kurun belakang, kurun tengah. Dan di antara hadis yang beliau masukkan dalam kitab dia tu ialah hadis-hadis dalam Musnad Ahmad. Dia palsu. Dalam Musnad Ahmad, Imam Ahmad, dia ambil kata ni palsu, narai. Imam Ibn Hajar yang meninggal 852, murid Imam Iraqi, dia rak balik, dia jawab balik, ini tidak palsu. Dia buat kitab balik membuktikan ia tidak palsu. Baik. Imam Suyuti pun ada kritik. Imam Suyuti meninggal bila? 911. Itu Imam Suyuti 911. Dia kritik balik Ibn Jauzi. Dia kata tak semua palsu macam Ibn Jauzi kata. Ada ulama kritik Ibn Jauzi. Dan Ibn Jauzi pernah memasukkan hadis dia dalam kitab Sunan-Sunan, Tirmizi, Majah, Abu Dawud pun ada palsu. Dia pun dalam kitab dia. Ulama jawab balik, dia tak palsu. Dhaif saja mungkin. Dan dia juga pernah masukkan hadis dalam Sahih Muslim. Ada hadis dalam Sahih Muslim terus senarai dalam kitab hadis palsu ni. Satu hadis. Ulama jawab balik, ini tak boleh. Ini lebih. Ini wasi'ul khatu, maksudnya dia mudah buat. Bukan dia jahat, dia jauh, tapi dia tersilap. Yang alim sah. Dan Bukhari tak ada, alhamdulillah. Tak ada terlekat satu. Terlekat Muslim, terlekat Sunan, terlekat Musnad. Jadi kita hati-hati. Saya tengok kajian yang antara rujukan kajian tersebut ialah, dan rujukan kajian orang lain juga ialah Ibn Jauzi. Dia kata palsu, dia pun palsu. Nanti dulu, tengok dulu. Kita mudah baca betul-betul palsu. Saya baik lah masa tu tak ada Facebook. Apa masa saya kat Jordan tu kan, satu saya tengah baca kitab. Saya baca kitab Ibn Jauzi ni dan saya terima bulat-bulat. Sebab kita belajar, kita mana reti nak banding-banding. Kita jumpa kitab, inilah dia. Harta karun yang aku dah cari selama ni. Baca. Nasib baik tak ada Twitter dengan Facebook. Tidak, tweet tu pak menyesal. Nasib baik tak ada benda tu. Alhamdulillah. Masa tu paling dahsyat pun ada apa? Ada Yahoo Messenger. Chatting MIRC. Itu kan. Tak ada, alhamdulillah. Bila kita baca kitab lain baru kita dapati tak tepat semuanya. Tapi tak adalah kita kata Ibn Jauzi salah semua, tak juga. Ada hadis-hadis yang dia cek daripada kitab-kitab yang macam-macam, ada dalam tu, okey. Jadi, ada dia. Jadi bila kita sebutkan benda ni, kita kena tahu orang yang kata palsu, dhaif, dia ambil siapa kata. Kalau kita kata Iraqi kata. Iraqi pula kata dhaif, siapa kata dhaif, siapa kata sahih. Cuba tengok cara ulama. Baik. Kita tengok sini sebagai contoh Qusat 17 hadis menghadiri majlis ilmu lebih baik daripada solat 1000 rakaat. Okey. Itu punya matan teks lah. Kata Imam Iraqi, Ibn Jauzi menyebutnya dalam mawdu'at. Ibn Jauzi menyebutnya dalam kitab hadis-hadis palsu dia. Dia beritahu, dia sebut dalam sini. Itu maksudnya. Ya. Baik. Jadi ini jelas dia sebut. Jadi adakah mesti bila dia sebut tu palsu terus? Adakah mesti palsu, tak ada yang lain? Adakah maknanya salah? Kan? Adakah dia mungkin dhaif atau makna salah? Ada kata-kata hikmah? Kan? Ini yang saya ingat, saya ini juga sama macam pesanan Imam Syafi'i. Mengaji itu lebih baik daripada solat sunat. Ya, benda tu ada. So dia tak jadi satu benda yang pelik, yang bercanggah dan sebagainya. Dan ada setengah-setengah hadis, ni saya nak beritahu. Ada setengah-setengah hadis tu bukan hadis tapi dia mauquf. Mauquf itu kata sahabat. Kadang-kadang dia ini tak sahih ni, ini bukan hadis Nabi, tetapi dia kata rupanya kata-kata sahabat. Kata sahabat ni murid Nabi. Kata-kata dia betul. Taklah kita nak marah, nak gelabah sangat. Tak.
Rupanya begitu. Dan kesilapan rawi yang dulu jangan disalahkan kepada Imam Ghazali. Kan? Kesilapan ulama hadis awal, rawi-rawi hadis yang lain yang riwayat yang dia nak kata qala Rasulullah, dia kata qala apa sahabi, dia qala Rasulullah, dia tersilap. Imam Ghazali bawa masuk. Adakah kesalahan orang tu pun nak diletak oleh Imam Ghazali? Kalau kita fikir cara halus. Saya tak mempertahankan. Setengah orang macam kita sebut di awal tadi, ada yang terlalu memuji, ada pula yang terlalu mengutuk dan mengeji. So kita tak mau antara dua pihak ni. Saya beritahu terang-terang depan sahabat-sahabat yang hadir bahawa dalam kitab Imam Ghazali memang ada hadis yang dhaif, dinyatakan kedhaifannya oleh ulama tanpa rasa segan silu, tanpa rasa nak cover line. Beritahu main dhaif. Dan tak ada orang marah Imam Iraqi kerana dia buat begini, atau imam-imam lain. Dia menyatakan yang ilmu dia. Dan Imam Ghazali tak pula sebut di syarat dalam kitab yang depan tadi. Kalau itu penting kita baca mukadimah kan. Dia tak sebut pula aku mesti sebut yang sahih saja. Tak, dia tak syaratkan. Seperti mana imam-imam lain syaratkan. Ada imam yang syaratkan dalam kitab aku ni aku sebut yang sahih saja. Macam Imam Nawawi. Imam Nawawi dia buat syarat dalam kitab dia. Kitab dia Salihin. Dia kata aku nak sebut dalam kitab ni yang sahih sahaja. Tersyaratkan. So dia mengikut syarat buku tu. Dalam kitab Azkar, zikir-zikir Imam Nawawi pula dia kata aku sebutkan yang sahih dan yang dhaif. Sebutkan. So kita faham syarat. Kita baca mukadimah Imam Ghazali, dia tak beritahu syarat semua hadis yang aku sebut semuanya sahih, tak. Maka wallahu alam, kepada sebagian ulama dan saya pun setuju pandangan ni, Imam Ghazali tahu hadis ini sahih ke dhaif ke. Tapi dia mengambil makna. Dan kalau ada orang nak kritik apa yang dia buat ni, orang lain pun buat macam tu. Tapi kita sebagai penuntut ilmu, bila kita dah tahu hadis tu dhaif, ulama dah kata dhaif, kita jangan kata sahih. Itu kita dengan ilmu. Dengan Imam Ghazali, kita dengan dia. Kita tahu yang dia ni menyebutkan makna untuk menyusun kitab dia. Tapi kita dengan ilmu jangan kita kata, oh, hadis ni sahih sebab apa? Imam Ghazali sebut. Bukan cara jawab itu. Itu cara pertahan bertaduli. Sebab dia sebut maka sahih. Tak, dia tak kata macam itu. Dia pun tak kata macam itu. Bahkan ada ayat-ayat dalam kitab lain yang dia menunjukkan dia tawaduk. Dia kata dalam hadis dia tak mahir baca ilmu yang lain. Setengah ulama kata dia tawaduk lah. Benda tu biasa lah tawaduk kan. Ada seorang muhadis ni moden ni di negara Arab, dia hafal banyak ribu hadis. Bila orang tanya dia, Syekh, apa hadis yang kau betul-betul hafal? Dia kata hadis 40. Dia tak mau cakap. Dia tak mau cakap lebih. Nanti dia takut ada masalah hati, belagak. Dia kata dia 40 insyaAllah. Dia 40 lah. Dia semua hafal dia 40. Murid dia semua hafal. Dia kata ni tawaduk. Ni tawaduk. Macam Imam Syafi'i kata, kalau kalau jumpa fatwa aku bertentangan dengan hadis, campakkan fatwa aku. Itu tawaduk. Imam Syafi'i fatwa daripada apa? Hadis. Kita jangan nak buat panggil lah ini. Ni Imam Syafi'i kata begini, kita kena buat ni. Tinggalkan mazhab dia. Kerana kita buat dia sahih. Siapa kata sahih? Ada kawan saya. Hang kenal tak kawan hang ni tu? Saya tak kenal, tapi dia ada laptop. Jadi benda begitu saya cek. Dan yang menariknya, saya tak kata satu benda yang merendahkan, tapi saya nak beritahu hakikat. Yang grup-grup yang menulis, grup pensyarah ni yang menulis pasal Ridwan Ismail, mereka mengaku mereka guna software Syamilah. Dia mengaku bukan satu benda keaiban nak guna software, guna. Tapi kita faham software ni macam mana. Laptop tak ada Syamilah. Tak ada. Saya tak mau install. Sebab nanti saya bergantung pada dia. Dan ada orang install, saya dah beritahu sebelum dalam kuliah lain, ada orang guna program yang sama dan cari hadis tak jumpa. Walaupun hadis tu hadis muka surat pertama, dia tak jumpa. Allah takdirkan nak tunjuk kelemahan dia di depan diri dia dan depan orang lain. Saya suruh dia cari hadis nombor 1 dalam Sunan Tirmizi. Ada seorang sahabat ni guna software Syamilah saya rasa, ataupun software lain. Dia tak jumpa dalam Tirmizi. Dia jumpa dalam semua kitab lain. So saya kata kamu tahu tak hadis ni, hadis nombor 1 dalam kitab Tirmizi. Dia pun terkejut. Kenapa tak jumpa? Tak tahu, hantar jawabnya ya. Bergantung pada software susah. Lagi pula macam Imam Iraqi kata, lafaz Imam Ghazali mungkin lain daripada lafaz dalam kitab, tapi makna yang sama. Sudah kita tak jumpa, tak sampai sudah tak jumpa. Sebab lafaz dia lain. So ni bahaya.
Dan kita tak naklah pula mengutuk lebih sampai kita katakan kitab ni tak ada faedah, kitab ni ada banyak faedah. Bahkan ulama-ulama yang kritik kitab ni pun puji. Bahkan Ibn Jauzi pun puji. Bahkan Al-Zahabi yang keras kata hadis pun puji. Dan ni ada banyak faedah. Bahkan antara orang yang selalu disebut-sebut sebagai orang yang tegas dan keras semua, Ibn Taymiyah pun puji kitab ni. Kalau siapa-siapa nak tahu lah kan, siapa-siapa yang duk kata Ibn Taymiyah apa tegas sebagainya, Ibn Taymiyah pun puji kitab ni walaupun dia kritik. Ini satu contoh sikap adil. Sikap adil. Satu sikap yang adil, bukan kerana diri, kerana fakta kebenaran. Kita tak suka seseorang tapi dia cakap benda betul, terpaksa cakap betul. Orang ni pula kita sayang ada tapi salah, minta maaf. Salah baca Quran kan, salah kena buat macam mana, salah, walaupun dia orang yang paling kita kasih. Jadi itu yang saya nak bawa pada hari ini, supaya kita rasanya mula sekali mesti buka kita ayat ulil tu. Kita tengok dulu, mesti tahu, mesti kita tengok dulu sebelum buat keputusan. Dan orang yang buat kajian tu bagi saya berhak untuk bentang kajian dia, tapi dia tak berhak paksa orang terima kajian dia. Itu cerita dia. Kau boleh bentang tika, aku tak suruh aku duduk situ. Kau duduk tempat lain. Boleh. Masya Allah profesor, kita hormat. Masya Allah kita apa, tak apa. Tapi hasil kajian, bila kita dah bentangkan, terbuka kepada kritikan. Itu je. Mentang-mentang paksa orang terima. Dia pun tak cakap paksa orang. Tapi ada orang macam, terima kasih Prof, maka begitu kita adalah terima. Orang dia juru cakap kan, Prof ni dah bentang, mungkin untuk orang cek balik. Kita juru cakap, alhamdulillah, itulah dia, itulah kebenaran. Tak payah mengaji kita yang Ahmadi ni. Begitu pula, dia pula lebih sudu berkuah, bertumpah habis. Jadi ada orang yang pertahankan lebih-lebih kan, sampai kutuk peribadi profesor. Ini apa punya akhlak orang Islam ni? Kalau dia salah, dia salah lah kan. Macam kita ni salah tak? Tahu? Pang juga tak? Ni dah kita dah ambil balik hak kita. Patah balik bertumbuk sudah. Jadi kita dah ambil dah hak kita. Ni aku punya faham. Okey dah. Balik dulu pang balik. Itu dia punya, nama dia panggil bonus. Jadi kita setengah bulan gaji. Kan? Jadi masalah dia sekarang ni, ada orang sampai ini Wahabi. Semua Wahabi. Orang yang tak sama dengan dia, Wahabi. Kan? Orang yang sama dengan dia, ni okey. Bukan macam tu. Nampak lah. Jadi yang menyedihkan, kadang-kadang kritikan terhadap kita Ihya ni datang pada ulama-ulama yang tak nak kena mengena dengan Wahabi. Dia nak kaitkan juga semua. Tak nak kena mengena. Betul saya kata tadi, orang yang peminat Wahabi ni, dia minat Ibn Taymiyah kan. Ibn Taymiyah puji kita ni. Orang yang marah sangat Ibn Taymiyah puji kita ni. So kita fikir balik, orang puji dan kritik ni ada sebab musabab. Jangan kita benci orang tak ada sebab. Orang yang kritik tu bersebab, kita benci orang tak sebab. Aku tak dengar nama ni kan? Aku tak boleh. Bukan macam tu. Allergic. Tak dengar kan? Bila kita beritahu tentang ulama moden, kita beritahu dengan jelas, ulama moden tak akan sampai tahap ulama dulu. Bukhari, Muslim tu ulama hadis besar, ulama moden. Jadi kajian tadi guna ulama moden banyak. Disebut dalam kajian ni. Kami guna kajian Ahmad Syakir Mesir, kajian Syuaib An-Na'ud, Syekh Syuaib Jordan, kajian Syekh Albani. Disebut. Bermakna kita menyadari bahawa kajian dia masih boleh dikaji balik. Dan dia mengumpulkan banyak nama, termasuk Ibn Jauzi dan sebagainya, yang kita boleh kaji balik. Jadi kita kena tengok kajian tersebut. Maknanya dia guna sumber-sumber sekunder. Sumber-sumber yang kedua. Sekianlah saja. Itulah dia. Arah sampai. Ada soalan? Jawapannya Allahuakbar. Jawapannya ada. Jadi kalau orang kata benda-benda ni, kita hati-hati je lah. Hati-hati. Tak ada orang, semua orang over. Dia kata ada ulama yang menuduh bakar kita ayat Ahmadi. Betul. Satu masa dahulu ke di mana-mana. Tapi bukan tu dalil. Itu bukan dalil. Itu orang yang benci. Orang benci, Masya Allah kan? Ada pula orang yang over. Dia kata kalau kau tak baca kitab ni, kau tak sempurna ilmu kau. Baca kitab ni banyak, Masya Allah. Dan kitab ni menambah ilmu kita.
Kitab ni menarik. Dan ada orang yang huraikan dalam Baidu Aikim, ada seorang ustaz dia huraikan. Sedap dia huraikan. Malah sebelum ni dia hurai kitab Ihya Ulumuddin. Dia antara yang bekerja di Aikim, orang lama. Dan saya tanya kepada sahabat-sahabat di Aikim, memang dia orang yang mengaji pondok. Dia hurai kitab Ihya Ulumuddin. Memang saya suka dengar. Berani pasal riak dan sebagainya, dialog syaitan dengan diri seorang tu semua. Oh, memang best. Kitab ni memang best. Ya? Malam. Dia kelas malam tu. Kelas malam. Dia ada banyak. Ya. Sebab tu kita, orang kata apa, Imam Al-Ghazali dikurniakan kelebihan. Dan setiap ulama' yang ada kelebihan, dia ada kekurangan. Ini bukan sebab untuk kita jadi menggelabah. Dia terima semua ulama'. Baru ni saya telaki dengan seorang syekh daripada Yaman. Dia kata, aku cintakan orang alim walaupun dia salah. Sayang orang alim walaupun dia salah. Salah dia, dia buat salah, aku ambil pandangan, tapi aku sayang dia sebab dia orang alim. Orang kita boleh cakap betul-betul. Orang yang cakap tu orang sufi, tarekat ni. Orang yang kita sangkakan dia benci orang tak. Ni alim, ni ulama. Dia salah, saya tak ambil pandangan satu dua, tapi dia alim, saya sayang dia. Dan dia ulama dari Yaman, ulama sufi. Kadang-kadang setengah orang ingat ulama sufi ni dia tak suka nama-nama yang dipromosi oleh Wahabi, kan? Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Albani dan sebagainya. Tapi dia sebut, Syekh tersebut kata, Syekh Albani, aku sayang dia. La ilaha illallah. Kami nak guling, tapi taklah sebab depan Syekh. Dia kata, ya Allah Rabbi Syekh. Dia kata, kalau dia salah sebab dia tak tahu, itu dia salah. Tapi dia orang alim, aku sayang dia. Aduh, kita macam nak tak kepala bawah kaki nak tahu. Macam tahap tu rasa. Guru di lantai masjid. Punya ya Allah Rabbi. Dia tak mengajar kebencian. Ini antara ulama yang faham tasawuf. Dia tak mengajar kebencian. Dia mengajar kasih sayang. Tapi salah. Nampak salah. Kalau dah salah. Dan kesalahan tu, orang kata apa, tak jejah langsung kedudukan dan kelebihan. Kalaulah kita kata ada hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin yang Imam Ghazali salah, bukan salah dia. Dia ambil hadis tu, rupanya hadis tu contohnya tak sahih dan sebagainya, palsu. Bukan salah dia, dan kita sayang dia. Tak ada masalah. Dan banyak benda dalam kita ni, benda yang manfaat. Yang bila kita baca kan, Ustaz baru ajak di surah Anas ni. Maksudnya surah apa, bukan apa surah? Al-Amin. Surah Salam. Surah Al-Amin ajak. Ya Allah. Bila kuliah masjid. Bila kuliah? Jumaat malam. Jumaat malam. Pergi ngaji kitab ni. Bawa kitab ni ngaji Ustaz Barus. Lepas tu insya-Allah balik rumah tidur dengan kitab ni. Sayang kitab ni. Dan Imam Ghazali disebutkan oleh para ulama di hujung hayat dia Allah alam, saya tak tahu betul tak betul, tapi ulama sebut dia meninggal peluk Sahih Bukhari. Di hujung hayat dia. Yang tidur dengan Sahih Bukhari itu memang kita pernah dengar. Yang meninggal dengan Sahih Bukhari antara ni dikatakan Imam Ghazali. Yang tidur dengan Sahih Bukhari itu ada seorang alim dekat Mekah, dia meninggal. Anak dia masih hidup, masih mengajar hadis, dah tua. Syekh Abdul Haq Al-Hashimi, asal dari India. Dia ni anak dia kata, dia sentiasa bawa Sahih Bukhari dalam beg khas, beg Bukhari. Gitu. Dan dia setiap bulan dia khatam sekali Bukhari. Dan nak tidur dia pegang peluk Sahih Bukhari. Satu hari Syekh nama Syekh Abdul Wakil. Syekh ni saya belajar dengan murid-murid dia tak larat dah tua, tak dapat datang Malaysia lah. Ada orang kata mungkin satu hari nanti dia datang. Wallahu alam. Dia kata dia pernah cari hadis tak jumpa. Dia dah pakar Sahih Bukhari, tapi dia cari tak jumpa. Kat mana hadis ni? Kan? Dan dia cari tak guna software lah. Dia cari mengikut hafazan dan bacaan dia. Dia pun tidur mimpi jumpa ayah dia yang dah meninggal. Ayah dia Syekh Abdul Haq yang tidur dengan Bukhari tu lah ayah dia. Dalam gambar ada lagi gambar dia pakai sorban sol atau lilit sorban, ada gambar janggut. Dia ni Syekh Abdul Haq Al-Hashimi. Dia muhaddis Mekah, orang panggil dia. Dia mimpi jumpa ayah dia kata, sebab itulah aku suruh kau ulang Bukhari selalu. Kau cari hadis ni dalam kitab ni, bab ni kau suruh akses kan. Dia bangun tidur, dia cari jumpa. Ayah dia beritahu dalam mimpi. Masa hidup dia alim Bukhari, dah mati pun dia tolong anak dia cari.
Bukhari. Dia kata, aku dah pesan dengan kau, Bukhari ini sentiasa baca. Jadi ulama ni dia sentiasa baca kitab sampai tidur kitab semua, kan? Kita ni kitab kita jaga dalam rak, cantik, kita sapu, bersih, lap, spray semua. Beli almari baru, letak susun cantik, ambil gambar, letak dalam Facebook. Betul? Tak pernah baca. Tak baca kan. Tak pernah baca. Jadi kita nampak cantik tau. Kan, dia nampak buruk kan. Buruk sebab simpan lama dah. Jadi ni cerita dia. Kalau kita baca kitab ni, saya rasa apa ni, dia buat kita berfikir. InsyaAllah kita serbu kuliah Ustaz Farus, bawa kitab tak atas kepala, dan kita balik tu tidur terus. Sebab faham, sebab tak faham tak tahu. Allahu'alam. Itu saja. Sekian. Saya boleh ikut kata-kata Ibn Taymiyah yang memuji. Allah, kitab mana tak ingat, tapi dia kritik dan puji. Dia puji tu, dia dalam tu ada dia tengah kata-kata tu adalah dia tengah compare kitab Abu Talib Al-Makki Qutul Qulub maksudnya ke kitab lain, tapi dia compare dua kitab dengan satu kitab lain, satu kitab yang Mudi, dan dia puji masing-masing kitab ada kekuatan. Dan untuk faham tentang makam-makam akhlak redha tawakal ni, dia puji kitab Imam Ghazali. Dalam tu ada kebaikan dia. Setengah orang, ya Allah, sampai tak pergi baca. Dia yang menjadikan kadang-kadang datang pada ulama-ulama Saudi tu yang orang marah Wahabi tu kan, sebab beberapa orang cakap macam tu. Jadi sedangkan Wahabi bukan Saudi je kan. Jadi setengah ulama dia sampai tak boleh baca, jangan baca, semua baca. Allah. Kita baca letih. Tapi kita masih ajar diri kita lagi. Orang yang cakap tu dia masih lagi ulama, kita masih lagi baca kitab dia. Walaupun dia tak bagi kita baca kitab semua tadi. So kita kadang-kadang kena lebih baik daripada orang. Sebab tu bila setengah orang dia benci dekat ulama sekian-sekian, tapi janganlah dia sampai tak mau dengar langsung, sampai sesatkan, sampai auzubillah. Sama. Yang tak suka dekat sini pun sama, yang sini pun sama. Dua-dua lawan kafir mengkafir, sesat menyesat. Tu kita nak baca kitab apa? Kita nak mengaji apa? Nak sebut nama ulama. Setengah orang dia tak sebut nama Ibn Taymiyah sebab dia takut orang kata dia Wahabi. Macam tu sekali. Kan? Setengah orang takut orang sebut ulama sufi, takut orang kata dia sufi. Sampai bila nak hidup macam ni? Dia punca dia pasal tu lah. Dia berpuak-puak, lepas tu over. Tak adil. Over. Yang mana yang sokong Ibn Taymiyah dah hantar habis semua orang. Orang yang Ibn Taymiyah puji pun dia hantar. Dia tak tahu hakikat sebenar. Ibn Taymiyah puji orang tasawuf yang baik, niat je baik. Ni kita tarekat semua kita hantar. Kenapa? Saya ikut Ibn Taymiyah. Dia tak ikut sebenar, dia tak tahu hakikat. Orang yang benci dekat Ibn Taymiyah pun sama. Sampai semua benar salah, semua benar. Sampai sebut nama pun salah. Ibn Taymiyah dia ada dua orang lah, datuk dia dengan dia. Kan? Jadi sebut nama datuk pun marah juga. Jadi itu further. Jadi allergic tak dengar nama sebut nama tak boleh. Semua tak dengar nama itu nama ini. So saya rasa penuntut ilmu kena lebih baik daripada tu lah. Kena lebih tinggi dulu. Jazakumullah khairan. Nabi tak ada soalan. Minggu depan kuliah hadis lagi tak? Ikut. Boleh betul lah. Betul lah. Hari kita tak buat ujian lah. Tak buat ujian lah ni. Itulah. Kita nak buat apa minggu depan? Ujian memang sebahagian daripada gelah lah. Mengingatkan sebagian daripada iman. Maksud mesti ada ujian lah. Sedikit-sedikit kan. Mesti ada. So minggu depan kita nak buat ujian tu Ustaz. Ataupun ujian dan ujian. Tak payah bagi ujian nanti tak datang. Tak main bang. Kita buat. Kita baca kitab lah. Kitab apa? Tu yang buku yang zikir sebelum tidur. Tak ada abad tu. Kita hurai buku tu. Buku tu buku amali. Kita nak huraikan, ceritakan lagi tambah, dapat lebih lagi. Dan semua dapat free satu naskah, InsyaAllah. Buku disediakan ya? Buku disediakan, free. Dan kita nak hurai lebih lanjut lagi. Sebab dia untuk amalan, so dia tak ada huraian. Kita nak hurai lagi.
So dapat dua kebaikan, boleh diamalkan, boleh difahamkan, InsyaAllah. Itu mungkin 2 kali 4 tu. 2 siri. 2 siri. Awesome. Ada awesome kat atas. Ada awesome. Bawah tu ada lagi awesome. Awesome. Ada lagi. So dia buat tu. Ada kan? Allah Akbar. Dia buat. Cantik lah, suku-suku. Betul, Zarudin buat kelas di Gombak lah. Oh lupa. Siapa-siapa sesiapa yang tak ada lagi nama dalam WhatsApp, grup WhatsApp kelas lelaki ni, boleh tinggalkan nombor telefon di sana untuk kita add masuk dalam WhatsApp grup. Yang mana dalam masa datang kelas boleh left grup boleh. Supaya bagi masuk orang lain pula. Pada dia 50 orang ya. Okey. Terima kasih. Jazakallah. Baik. Cepat pulang. Pulang. Ayah cik, tahun ni banyak tak gelap dah. Dah gol. Jadi kita kata